nak buktikan dekat mak ayah saya yang saya boleh berjaya. Itu je. Saya menyesal dengan perbuatan saya. Saya janji tak akan buat dah lepas ni. Maafkan saya. Assalamualaikum dan selamat siang. Saya Nurina Najah dari kumpulan Mastermind ingin mengulaskan dengan lebih lanjut mengenai isu rasuah dalam kalangan anak-anak muda di Malaysia. Walaupun tangkapan demi tangkapan telah dilakukan serta tindakan berat akan dikenakan kepada individu yang terlibat, namun isu ini masih menjadi kerisauan kepada kita serta perlu diambil serius oleh pihak-pihak yang tertentu. Oleh itu, kita perlulah menangani isu ini pada peringkat awal lagi agar negara kita sentiasa aman dan bahagia. Isu rasuah di negara kita semakin membimbangkan. Pada zaman kini, kegiatan rasuah berlaku di mana-mana sahaja, malah kegiatan ini juga dilakukan oleh sesetengah pensyarah dan pelajar universiti untuk mendapatkan keinginan mereka. Pada 24 Oktober 2016, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mengesahkan wujud perlakuan rasuah membabitkan pelajar Institut Pengajian Tinggi menawarkan habuan wang kepada pensyarah untuk menaikkan grade pencapaian akademik dan lulus peperiksaan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan (SPRM), Datuk Syamsun Baharin Muhammad Jamal berkata, Suruhanjaya itu ada menyiasat kes sedemikian, termasuk melakukan pendakwaan. Memang ada isu rasuah membabitkan pelajar IPT. Inilah yang kita bimbang kerana kelompok berusia 40 tahun ke bawah merekodkan perlakuan rasuah agak tinggi dengan 55% tangkapan adalah daripada kelompok berkenaan. Rasuah di IPT semakin serius. Hal ini dapat dibuktikan apabila sebanyak 74 kertas siasatan membabitkan gejala rasuah dalam kalangan Institut Pengajian Tinggi IPT di negara dilaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sebagai warga negara yang hidup di bawah bayu yang sama sepatutnya menimbulkan perasaan cemas dan risau terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak SPRM berkenaan dengan rasuah dalam golongan muda. Menurut SPRM, rasuah banyak melibatkan golongan muda yang berusia bawah 40 tahun. Berdasarkan statistik daripada tahun 2014 hingga 2019, sebanyak 53.4% daripada 4,860 individu ditahan akibat salah laku rasuah. Berdasarkan kajian SPRM pula yang melibatkan kira-kira 1,000 pelajar universiti, 16% daripada mereka sanggup menerima rasuah dan 18.5% daripada mereka sanggup menerima rasuah jika tindakan mereka tidak disabitkan kesalahan. Selain daripada itu, hasil tinjauan Institut Integriti Malaysia terhadap pandangan pelajar berkenaan dengan rasuah mendapati 1 daripada 3 orang pelajar universiti tempatan berpendapat bahawa menerima habuan sebagai balasan untuk perkhidmatan yang diberikan bukan rasuah. Di samping itu, kumpulan kami turut melakukan tinjauan terhadap orang ramai khususnya kepada golongan muda mengenai soalan-soalan berkaitan dengan rasuah. Tinjauan menunjukkan lebih 50% golongan muda yang berusia 18 hingga 29 tahun bersetuju rasuah merupakan pemusnah integriti general pemuda. Persoalannya, bagaimanakah kita perlu menangani pemikiran mereka yang berbeza terhadap gejala rasuah agar kita dapat menurunkan kes gejala rasuah dalam golongan muda dan membebaskan negara kita daripada jenayah ini. Terima kasih kepada saudari Aina. Saya Najwa akan menerangkan tentang faktor berlakunya rasuah. Sikap seseorang yang ingin hidup mewah atau bersifat materialistik, tamak dan ingin cepat kaya adalah antara faktor berlakunya rasuah. Selain itu, anak muda yang kurang didikan agama juga mudah untuk terlibat dengan aktiviti rasuah kerana mereka menganggap rasuah ini hanyalah perkara kecil sahaja.
Seterusnya, dari sudut ekonomi pula, kesempitan hidup seseorang juga mendorong mereka untuk mengamalkan aktiviti rasuah kerana kos sara hidup yang semakin tinggi, terutamanya bagi golongan muda di pusat bandar. Tidak dilupakan juga jumlah pendapatan yang rendah, lebih-lebih lagi gaji permulaan. Perkara-perkara inilah yang menyumbang kepada berlakunya rasuah. Di samping itu, rasuah juga berlaku kerana pihak berkuasa tidak mengambil cakna kepada pelaku rasuah, seperti tidak mengenakan tindakan yang sewajarnya kepada mereka. Satu kata-kata daripada saya, seberapa sempit pun kehidupan kita, jangan menggunakan cara yang salah untuk menyelesaikan masalah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Najwa. Seterusnya saya akan mengulas kisah rasuah dalam kalangan anak-anak watan. Yang pertama, menggugat kestabilan politik. Hal ini berlaku kerana sikap buruk yang ditonjolkan oleh anak-anak watan yang menerima rasuah membuatkan masyarakat mula memandang serong dan menganggap mereka tidak amanah untuk menggalas tanggungjawab yang diberikan. Oleh yang demikian, masyarakat akan hilang kepercayaan untuk memilih generasi muda sebagai pemimpin dan kesannya negara akan ketandusan pelapis pemimpin dalam kalangan anak-anak watan. Selain itu, dari sudut sosial pula dapat meruntuhkan etika dan akhlak yang baik dalam kalangan anak-anak watan. Hal ini disebabkan rasuah merupakan amalan negatif yang dapat menghakis khasiat peribadi dan jati diri seseorang. Sebagai contoh, apabila anak-anak watan menerima rasuah, mereka akan taksub dengan perkara-perkara yang melibatkan harta, menyebabkan mereka melakukan apa-apa pun cara untuk mendapatkannya, walaupun dengan cara yang salah di sisi undang-undang. Akhir sekali, rasuah dapat menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Hal ini demikian kerana pelabur-pelabur luar tidak berminat untuk melabur di negara yang terlibat dengan masalah rasuah. Sebagai contoh, anak watan menggunakan rasuah untuk mendapatkan tender seperti pembinaan jalan raya atau sekolah, maka kos akan menjadi lebih mahal kerana kos rasuah juga akan diambil kira. Dengan keadaan sedemikian, kerajaan terpaksa membatalkan atau menunda projek yang lain kerana kekurangan sumber kewangan untuk membiayai projek tersebut. Seterusnya, menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati kemudahan yang sepatutnya. Saya, Ahmad Firdaus, melaporkan dari Tasik Inisa. Langkah untuk mengatasi masalah rasuah dalam kalangan remaja. Pertama sekali, penerapan konsep keagamaan dan moral hendaklah dilakukan terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar, peserta dan universiti akan pelajari cakna mengenai isu ini. Kedua, ibu bapa memberikan pendedahan awal mengenai isu rasuah kepada anak-anak serta menerapkan didikan agama yang mencukupi sejak dari kecil lagi. Langkah seterusnya, memberikan bantuan bulanan kepada keluarga P40 daripada kalangan keluarga ini kerana mereka sentiasa memerlukan wang dan membolehkan mereka mempunyai wang yang mencukupi atau mereka tidak mengambil rasuah. Sekali tak mesti mengukuhkan kelab pencegahan rasuah di universiti bagi mereka isu rasuah dalam kalangan pelajar-pelajar universiti. Itu sahaja daripada saya. Dan terima kasih. Laporan tersebut mengakhiri video pembentangan dari kami. Rasuah, jika dilihat pada maknanya sendiri, sudah mencukupi untuk menggambarkan ia merupakan suatu perbuatan yang salah. Kami mengencurkan budaya katakan tidak kepada rasuah diterapkan di dalam nilai diri anak muda. Itu sahaja daripada kami. Saya, Muhammad Ihad bin Muhammad Zaid, mewakili kumpulan Mastermind Diploma Perakaunan SEM 2, mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, rasuah membawa padah.